Muka surat 233 RMK 12 mengandungi bahagian untuk mempertingkat perlindungan undang-undang, iaitu isu keselamatan dan perlindungan wanita akan terus ditangani dan memperkukuh undang-undang sivil dan syariah serta meningkatkan program kesedaran dan intervensi mengenai hak wanita. Perundangan bagi menangani gangguan seksual dan ketidaksamaan gender akan diperkukuh untuk memastikan persekitaran yang selamat bagi wanita serta menghapus keganasan terhadap wanita dan diskriminasi gender. Saya ingin mengingatkan pihak kerajaan untuk walk the talk dalam isu penganugerahan kerakyatan kepada kanak-kanak yang dilahirkan oleh ibu-ibu warga Malaysia di luar negara yang menghadapi diskriminasi berbanding dengan penganugerahan secara automatik kepada si bapa. Apakah tujuan sebenar Peguam Negara untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi supaya pihak kerajaan dapat memproses dan menganugerahkan kerakyatan kepada anak-anak ini? Tiada erti laungan kosong keluarga Malaysia oleh Perdana Menteri jika beliau sendiri tidak berusaha untuk memastikan tafsiran undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan adalah dengan mengambil kira masa depan anak-anak Malaysia ini. Konsep keluarga Malaysia secara dasar harus berfokus kepada kesejahteraan dan kestabilan institusi keluarga dan bukannya untuk terus memisahkan anak-anak daripada pelukan ibu dan bapa. Memandangkan sebelum ini banyak keputusan kerajaan di U-turn, maka saya menggesa agar Peguam Negara membuat satu U-turn yang akan membawa kebaikan yang sangat mendalam impaknya dan untuk tidak merayu keputusan Mahkamah Tinggi dan dalam semangat menghormati MOU antara kerajaan dan kami di Pembangkang, saya menuntut agar kerajaan meminda Perlembagaan Persekutuan supaya perkara ini dapat diselesaikan sekaligus. Adakah Perdana Menteri bangga melihat Malaysia tergolong antara negara seperti Iran, Iraq, Kuwait, Lebanon, Libya, Qatar, Syria, Sudan dan lain-lain negara yang sedang atau masih menghadapi pergolakan politik yang tidak membenarkan anak-anak itu mengikut kewarganegaraan ibu? Tuan Yang di-Pertua, tidak dilupakan beratus ribu pemohon kewarganegaraan Malaysia yang masih menunggu. Ada yang berdekad untuk digelar anak bangsa Malaysia. Ingin saya kemukakan 4 cadangan di sini kepada pihak kerajaan. 1. Agar satu SOP tempoh masa maklum balas ditetapkan kepada pemohon, agar pemohon tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk feedback daripada KDN. Dan diikuti dengan laporan KPI, prestasi kerja pegawai atau agensi kepada Yang Berhormat Menteri. Kedua, sebab mengapa permohonan ditolak juga harus diletakkan dalam surat penolakan dari KDN. Ketiga, garis panduan yang jelas dan ditetapkan intra-kementerian atau dengan izin cross-ministry agar SOP tunggang langgang dan tidak selaras tidak digunakan sebagai petua. Apabila pegawai pendidikan daerah menasihati pelajar bukan warga negara yang telah memasukkan ke permohonan kewarganegaraan agar memperoleh pasport mengikut kewarganegaraan si ibu dengan alasan kalau tak dapat kewarganegaraan Malaysia maka ada backup. Polisi jenis apa ni? Pertindihan kuasa di antara pendidikan dan immigration. Dan keempat, cadangan saya supaya satu tempoh masa 30 hari ditetapkan bagi dokumen-dokumen yang telah ditapis semua lapisan di KDN yang lengkap sepenuhnya ditandatangani oleh Menteri KDN dalam 30 hari daripada dokumen-dokumen ini bertimbun atas meja Menteri. Tuan Yang di-Pertua, Akta Gangguan Seksual sudah lebih 20 tahun menunggu masa untuk dibentangkan di Parlimen. Kandungan draft RUU Akta Gangguan Seksual sudah siap untuk dibentangkan oleh Pakatan Harapan. Tetapi langkah Sheraton telah berlaku dan RUU tersebut sama ada kandungan tersebut watered down atau elemen-elemen penting dikeluarkan, kami tidak tahu. Mengapa? Kerana Menteri Pembangunan Wanita tidak pernah pun mengadakan sesi taklimat atau perbincangan dengan kami dan NGO untuk mengukuhkan lagi RUU ini supaya wanita dan lelaki akan mendapat pembelaan dan keadilan. Saranan Menteri untuk membuat laporan daripada menunggu RUU Akta Gangguan Seksual sungguh tidak bertanggungjawab dan mencerminkan bahawa beliau kurang arif dalam isu ini kerana sekiranya beliau telah bersembang dengan mangsa gangguan seksual, beliau akan sedia maklum bahawa tangan pihak polis juga terikat kerana jenayah ini sukar untuk dibuktikan mengikut undang-undang yang sedia ada. Maka saya ingin satu kepastian dari pihak kerajaan
agar satu taklimat diadakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan pihak pejabat peguam negara untuk mengadakan satu sesi rundingan bersama semua ahli parlimen termasuk pembangkang dan yang bebas untuk memperhalusi kandungan akta supaya ianya padat, jitu dan betul-betul mencerminkan tujuan akta tersebut. Tanggungjawab seorang menteri adalah untuk menuntut dan melobi di kalangan jemaah kabinet, Perdana Menteri, Peguam Negara dan bersama ahli parlimen backbencher dan pembangkang agar mana-mana rang undang-undang yang progresif dan untuk kebaikan masyarakat sejagat harus dipercepatkan pembentangannya di parlimen. Tidak guna bertanya, saya menteri atau kamu menteri. Kalau kami ahli parlimen pembangkang masih perlu mengajar kamu untuk menjalankan tanggungjawab dan menggalas amanah rakyat walaupun wujud sebelum ini elemen-elemen penebukan atap dan sebagainya.